cukup pelik apabila ada orang Yahudi berani mengata Nabi di saat para sahabat masih hidup. Sebab nombor satu, Ustaz Zulkarni sebut, nombor satu kisah Rasulullah yang dianiaya oleh jiran Yahudi. Uish, ini kisah yang sangat famous yang menjadi modal hampir ramailah penceramah-penceramah di masjid. So, mohon Ustaz Zulkarni berikan pencerahan kenapa dikatakan tidak sahih kepada kisah ini. Kisah Nabi diganggu oleh orang Yahudi, saya kira ini satu kisah yang amat masyhur lah kan. Para pendakwah boleh dikatakan tidak terlepas daripada membawa satu, kisah Nabi diganggu orang Yahudi. Yang keduanya, kisah Nabi SAW memberikan bantuan makanan kepada pengemis Yahudi yang buta di pasar. Popularnya kisah ini Abang Amin, sehingga kan Mahizin pun masukkan dalam video lagu beliau kan. Dia ambil beberapa sketsa dalam kehidupan Nabi SAW. Antaranya jiran telah membuang sampah di hadapan rumah Nabi. Di sini ada beberapa kekeliruan yang timbul. Satu, apabila kita bincang tentang Nabi SAW, kita tidak boleh lari daripada bertanyakan tentang sumber. Ia bukan cerita tentang makcik kampung kita, pakcik jiran rumah kita, tak. Hatta kalau cerita tentang pakcik, makcik jiran rumah kita pun, kita kena tanya sumbernya dari mana. Sebagaimana dahulu Abang Amin, orang Bising menceritakan almarhum Tuan Guru Ni Aziz berjalan di Sungai Macang. Orang Macang tak pernah pun bawa cerita ni. Saya sebagai orang yang berada di Parlimen Macang tak pernah mendengar pun cerita Tok Guru berjalan di Sungai Macang daripada sesiapa pun di Macang. Tiba-tiba ada orang lain bawa cerita ni. Saya tak tahulah Abang Amin, Syahri pernah dengar atau tidak kan. Baik. Jadi kalau cerita tentang orang macam kita pun kita kena tanya sumber. Apalagi kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sumbernya mana? Kalau tak ada sumber daripada hadis yang sahih, kita tanyakan hadis yang dhaif, ada atau tidak. Kalau tidak ada hadis yang dhaif, kita tanya pula hadis maudhu'. Rupa-rupanya kita cari dalam sahih tak jumpa, dhaif tak jumpa, maudhu' pun tak jumpa. Yang ada hanyalah cerita-cerita penipu lara. So penipu lara ni dia tak masuk dalam kategori hadis yang maudhu' pun ya. Kalau hadis maudhu' ni dia ada syarat lah nak boleh jadi hadis maudhu' tu. Ini hanya cerita yang entah datang dari mana, tetapi kerana dia punya cerita ni boom dia sangat hebat, maka ia menjadi popular ya. Satu. Yang kedua, apabila kita membicarakan tentang jiran Yahudi, maka kita pun mesti bertanya, adakah Nabi SAW berjiran dengan mana-mana orang Yahudi? Kalau di Mekah, confirm tak ada kan? Tapi kalau di Madinah, ada tak jiran orang Yahudi berjiran dengan rumah Nabi SAW? Yang kita tahu rumah Nabi ni semuanya duduk sebelah kanan ke kiri Masjid Nabi SAW dan semuanya berdekatan. Rumah Ummul Mukminin Saudah, Ummul Mukminin Aisyah dan sebagainya semuanya berdekatan. Jadi ada tak orang Yahudi yang duduk berjiran dengan Nabi SAW? Mengikut kajian, saya baca dalam buku tentang bagaimana kita muamalat dengan orang Yahudi, pengarang buku itu menyatakan tidak ada pun orang Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Yang adanya seperti Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah, mereka ada di bahagian pinggir-pinggir Madinah. Jadi bukannya duduk di berjiran dengan Nabi SAW. Yang ketiga, kalau betul mereka berjiran dengan Nabi SAW, pun kita kena tanyakan, mereka berjiran dengan rumah Nabi yang mana satu? Sebab Nabi kan ada banyak rumah. Dan Nabi ni gili-gili rumahnya, sekejap di rumah Ummul Mukminin Zainab, kemudiannya rumah Juwairiyah dan lain-lain. So rumah mana satu yang dia selalu ganggu Nabi SAW? Jadi ini semua benda yang mengelirukan. Tiga ya. Yang keempat, ada seorang pengkaji yang saya begitu terkejut. Saya pun dah fikir benda tu, tapi saya terkejut kerana dapatannya sama. Pengkaji itu menyatakan, kalau kita menerima ada orang Yahudi membuang sampah di depan rumah Nabi SAW, maka di manakah peranan para sahabat radhiyallahu anhum? Para sahabat yang paling jaga Nabi ni, yang kalau dahulu Abang Amin, Ustaz Syahri pun sanggup demo kerana orang lukis karikatur Nabi SAW,
Itu kita yang iman rendah ya, pun kita demo. Tapi sahabat Nabi yang iman paling tinggi, yang mereka sayang Nabi lebih daripada diri mereka sendiri, takkanlah mereka membiarkan orang Yahudi membuang sampah di depan rumah Nabi SAW sesuka hati. Kalau kita lihat usul ataupun asbabun nuzul ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah memelihara kamu daripada manusia. Pada peringkat awal Nabi hijrah ke Darut Taibah, Madinatul Munawwarah, para sahabat ni dia buat giliran untuk jaga rumah Nabi SAW pada setiap malam. Jadi mereka bergilir buat Abang Mi program dulu namanya hirasah kan? Buat hirasah. Baik. Lama tak guna istilah ni. Mereka akan jaga rumah Nabi daripada gangguan musuh setiap malam. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah pelihara kamu daripada gangguan manusia. Nabi pun maklumkan pada sahabat, baliklah ke rumah masing-masing, Allah jaga aku. Maka sahabat pun barulah sahabat pun boleh balik rumah dengan hati yang tenang, kerana Nabi mendapat penjagaan daripada Al-Khaliq, Tuhan pencipta alam. Jadi di sini takkanlah sepanjang sahabat Nabi begitu kawal Nabi ni, ada orang Yahudi berani buang sampah depan rumah Nabi SAW. Sedangkan kita pun tahu cerita bagaimana umat Islam meletup kerana ada pemuda Yahudi telah mengganggu seorang wanita muslimah. Wanita muslimah diganggu pun orang Islam meletup sampai bergaduh. Apa lagi yang diganggu tu Nabi Muhammad SAW. Jadi terlalu banyak keraguan dalam kisah ini Abang Amin ya. Dan kalau Abang Amin tak keberatan, izinkan saya sentuh sedikit tentang pengemis Yahudi yang buta tu kan. Boleh silakan. Terima kasih Abang Amin ya. Lepas Nabi meninggal, Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma pergi jumpa dengan anak beliau, iaitu Ummul Mukminin Aisyah. Abdullah Abu Bakar lah. Abu Bakar tanya Ummul Mukminin Aisyah, apa lagi sunnah Nabi yang belum beliau amalkan? Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi sentiasa memberi makan kepada pengemis Yahudi yang buta di pasar. Jadi Abu Bakar pun pergi, Abu Bakar pun tengok pengemis tu, dia pun bagi makan. Dan pengemis itu menyatakan, kamu bukan orang yang biasa memberi makan pada aku, kerana biasanya orang yang bagi makan tu dia akan bagi lembut dahulu, baru dia suap aku makan. Abu Bakar pun dia tersentuh hati dan dia sebut, kamu kenal ke siapa yang setiap hari memberi kamu makan? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Baginda telah meninggal. Sekarang ni bila orang Yahudi tu tahu Nabi yang selalu suap beliau makan, terus beliau memberi Islam. Cerita ini cerita yang sangat pelik Abang Amin ya, Ustaz Syahri. Pelik tu bagaimana? Satu, cukup pelik apabila ada orang Yahudi berani mengata Nabi di saat para sahabat masih hidup. Ini satu benda yang pelik. Satu, ini saya dah kupas tadi. Kepelikan yang kedua, salah satu sifat wajib yang ada pada Nabi SAW ialah at-tabligh. Nabi wajib menyampaikan segala kebenaran kepada orang yang ditemui. Macam kita mungkin boleh guna alasan tak sesuai, kita akan menangguhkan. Tapi Nabi tidak. Nabi wajib menyampaikan kebenaran kepada sesiapa sahaja. Sepanjang Nabi SAW hidup, Nabi tak pernah ajak dia memeluk Islam. Jadi ini satu benda yang agak aneh ya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat daripada sudut pemerintahan, bukankah Nabi SAW ini merupakan Nabi yang beramal dengan ayat Al-Quran, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di saat akhir kehidupan Nabi ini, Nabi mendapat kekayaan yang luar biasa hasil daripada ghanimah perang. Kenapa Nabi tidak menyelesaikan masalah kemiskinan yang dialami oleh pengemis Yahudi buta tadi, kalau betul dia wujud? Ya, Masya-Allah. Takkanlah setiap hari Nabi nak suap dia makan je, selesai ke masalah lapar dia tu. Dia lapar tu, takkan dia makan pagi dah kenyang sampai ke malam. Tak selesai masalah. Kalau betul Nabi pemimpin negara yang besar, Nabi akan settlekan terus masalah dia. Dia akan terhutang budi dengan Nabi dan dia akan memeluk Islam di saat Nabi SAW masih hidup lagi. Tapi kenapa Nabi tunda sekadar suap sedikit je pada waktu pagi, kemudian biarkan dia menghina Nabi SAW. Jadi ini satu benda yang bercanggah dengan hakikat perutusan Nabi SAW.